Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri di mana kita menghayati sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tahun ke-6 Hijriah, di mana Nabi SAW bersama dengan beberapa sahabat yang kebanyakan mereka adalah para sahabat muhajirin, dengan mengenakan pakaian ihram, bergerak menuju ke Makkah dari Al-Madinah Al-Munawwarah demi menunaikan umrah. Tetapi apabila Nabi SAW dan para sahabat tiba di kawasan perbatasan tanah halal dan tanah haram, iaitu kawasan Al-Hudaybiyah, sekitar hampir 60 km daripada Makkah, orang-orang Makkah tidak membenarkan masuk. Tidak izinkan Nabi dan para sahabat masuk ke Makkah. Bila tak dapat masuk ke Makkah, tak dapatlah menunaikan umrah, sebagaimana yang kita maklumi bersama. Ekoran dari situ, salah seorang pemimpin Quraisy yang dipilih diminta untuk berbincang dengan Nabi SAW. Orang yang diutuskan pertamanya adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Tapi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi merasakan bahawa ia tidak berani berhadapan dengan Nabi SAW. Bukan kerana Nabi orangnya garang ke, ia takut kerana ialah selain daripada Nabi ni garang, Nabi bengis dan sebagainya, Nabi orangnya bersikap kasar, tidak. Tapi kerana bagi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, larangan menghalang Muhammad dan orang-orangnya, iaitu kaum muslimin, dari memasuki Makkah adalah sesuatu yang amat tidak wajar. Maka itulah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi telah menarik diri. Maka itulah orang-orang musyrikin Quraisy akhirnya memutuskan salah seorang daripada mereka yang mereka gelarkan sebagai ahadu khutaba'i Quraisy. Ini menurut catatan Imam Ibnu Asakir. Yang dimaksudkan ahadu khutaba Quraisy adalah salah seorang pemidato ulung Quraisy, dan orang yang dipilih kemudiannya untuk berhadapan dengan Nabi, berbincang dengan Nabi, berikan kata-kata putus kepada Nabi. Orang yang dipilih itu adalah Suhail bin Amr. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah tokoh yang insya Allah akan kita hayati sekelumit sejarahnya dalam siaran kali ini. Suhail bin Amr, yang pada tahun ke-6 Hijriah ia belum lagi masuk Islam. Ia duduk berbincang dengan Nabi kerana kepetahan dia berkata-kata, bercakap, berpidato. Sebab itu digelarkan sebagai salah seorang pemidato ulung Quraisy. Ia orangnya cerdas, pandai, kata orang itu, menyesuaikan keadaan. Dan mungkin kalau berhadapan dengan pihak lawan, ia dapat putar belit.
kata-kata dan mematahkan hujah pihak lawan. Ini antara kelebihan Suhail bin Amr. Sebab itulah orang-orang musyrikin, pemimpin-pemimpin mereka memilih Suhail bin Amr untuk mewakili mereka berbincang dengan Muhammad. Lalu Suhail datang bertemu dengan Nabi di Al-Hudaybiyah dan mengadakan perbincangan, dan daripada perbincangan inilah yang dikatakan sebagai Suluh Al-Hudaybiyah, perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi, Suhail pada ketika itu belum merupakan orang Islam, belum masuk Islam, malah menentang Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, bila duduk bersama-sama dengan Nabi dan Nabi meminta Ali bin Abi Talib untuk menjadi juru tulis, maka ia memulakan perbincangan untuk menawarkan beberapa MOU, perjanjian yang dipersetujui bersama, yang dikenali kemudiannya sebagai Suluh Al-Hudaybiyah, perjanjian damai Al-Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Bila diminta Nabi SAW mengutarakan, Nabi mengatakan izinkan Ali untuk jadi juru tulis. Nabi tidak mahu janji mulut saja, tapi ianya didokumentationkan, didokumentasikan, iaitu sesuatu yang termaktub, yang tertulis, official. Jadi, okey, Suhail setuju. Maka Nabi SAW memulakan, wahai Ali, mulakan dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dirahmati Allah, macam kita sebutkan tadi, Suhail bin Amr bukan setakat seorang pemidato, tapi beliau ini adalah orang yang pandai, kata orang itu, mematahkan hujah lawan. Jadi apabila Nabi SAW meminta daripada Ali, wahai Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim, Suhail mengatakan, nanti dulu, kami kenal Allah, tapi kami tak kenal, tak dapat menerima Allah ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau nak tulis, tulis Bismillah aja. Tulis Bismillah aja. Nabi katakan kepada Ali, wahai Ali, tulislah seperti mana yang diminta. Sayyidina Ali keberatan jamaah, sebab dah ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Nak memadam, nak mengiris perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Maka Nabi Ali keberatan. Maka Nabi SAW yang merupakan ummi, yang merupakan tak kenal tulisan ni, Nabi buta huruf lah ke bahasa kasarnya. Maka Nabi tanya, wahai Ali, mana satu perkataan Ar-Rahman, mana satu perkataan Ar-Rahim? So Sayyidina Ali tunjuk, yang ini Ar-Rahman, yang ini Ar-Rahim. Nabi sendiri yang pandang. Antara para sahabat yang menyaksikan peristiwa ini ataupun kejadian ini yang mengikutinya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dah mula naik berang. Padahal memang sebelumnya pun Umar dah agak marah. Kerana apa? Kerana kita bukan nak berperang, kita nak buat umrah, kita dah pakai ihram ni, bukan nak bergaduh, bukan nak berperang, pun tak diberikan masuk. Padahal kita ini berasal usul dari orang Mekah, seperti mana Sayyidina Umar sendiri, bahkan seperti mana Nabi sendiri. Jadi Sayyidina Umar dah mula naik berang. Okeylah, Nabi katakan. Jadi Nabi minta daripada Sayyidina Ali, tulis wahai Ali, perjanjian ini adalah daripada Muhammad Rasulullah. Jamaah dirahmati Allah, sekali lagi macam kita sebutkan tadi, Suhail yang bijak mematahkan hujah pihak lawan, dia mengatakan, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadna 'anil bait wala qatalnak.
Demi Allah, ini kata Suhail bin Amr ni, demi Allah, kalau sekiranya kami tahu engkau ini Rasulullah, kami tidak akan menghalangmu daripada masuk ke Makkah menziarahi Kaabah ini, dan kami tidak akan memerangi kamu kalau kami tahu. Nabi SAW menjawab. Nabi SAW kemudian menjawab, sesungguhnya kamu mengetahui tetapi kamu mengingkari, kata Nabi. Tapi Suhail tetap berkeras, uktub Muhammad bin Abdullah, cukup tulis saja Muhammad bin Abdullah. So perkataan Rasulullah mereka tak nak terima. Inilah jamaah dirahmati Allah. Contohnya. Jadi hal-hal yang dibangkang oleh Suhail bin Amr ini menimbulkan keresahan bahkan kemarahan antara para sahabat, antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah selesai perjanjian dibuat, Nabi SAW bertemu dengan Umar. Nabi mengatakan kepada Umar, "Da'hu ya Umar." Biarkan dia, wahai Umar. Dia siapa ni? Adalah Suhail bin Amr. Biarkan dia, wahai Umar. Fa'asa an yaquma maqaman. Moga-moga satu hari nanti dia akan menempati suatu tempat, suatu maqam, tahmaduhu alaih, yang akan membuatkan engkau memuji dia. So harapan dan doa, keinginan Nabi, maksudnya supaya Suhail bin Amr masuk Islam. Itu sekelumit jamaah peristiwa Sulh Al-Hudaybiyah. Jamaah boleh merujuknya. Antara perjanjian yang dicapai dalam Sulh Al-Hudaybiyah adalah, antaranya jamaah boleh rujuk ke video-video ataupun membaca peristiwa Sulh Al-Hudaybiyah untuk mendapat rinciannya, untuk mendapat detailnya, untuk mendapat, kata orang itu, uraian yang lebih luas lagi. Antara perjanjian yang dipersetujui bersama adalah kalau orang-orang Islam yang ataupun ada orang yang beriman dengan Rasulullah sedangkan dia berada di Makkah, dia ditahan di Makkah, datang kepada Rasulullah SAW wajib, perlu, mesti kembalikan orang Islam itu kepada pihak orang-orang Makkah. Sebaliknya, kalau orang-orang Islam yang kembali ke Makkah, pemimpin-pemimpin Makkah tidak wajib, tak perlu untuk kembalikannya kepada Rasulullah SAW. Perjanjian yang berat sebelah. Perjanjian yang berat sebelah. Jamaah yang dirahmati Allah, Maha suci Allah. Perjanjian ini baru saja ditulis, dicatat oleh Sayyidina Ali. Maknanya Nabi setuju kalau ada orang-orang Islam yang ditahan di Makkah, yang belum sempat berhijrah, padahal itu tahun ke-6 Hijriah dah 6 tahun Nabi berhijrah. Ada yang masih terus ditahan di Makkah, lalu datang kepada Rasulullah wajib kembalikan, memulangkan orang tersebut kepada pihak musyrikin Quraisy. Seusai perjanjian ini dicatat, ditulis, ada seorang dengan tangannya terikat, tergari, datang lari meninggalkan rumahnya menuju kepada Rasulullah SAW, meminta untuk Rasulullah SAW bawa dia sekali ke Madinah, lepaskan dia daripada siksaan orang-orang Quraisy. Jamaah yang dirahmati Allah, siapa orang yang
tangannya diikat ataupun bergari itu. Dia adalah Abu Jandal. Siapa Abu Jandal? Abu Jandal radhiyallahu anhu adalah salah seorang anak kepada Suhail ini. Anak kepada Suhail. Jamaah yang dirahmati Allah, 3 anak Suhail bin Amr ini memeluk Islam daripada awal. Abdullah, adik perempuannya Sahlah, dan Abu Jandal, adiknya yang ketiga, yang bungsu. Abdullah dan Sahlah dapat berjaya ataupun ikut serta orang-orang Islam berhijrah ke Madinah. Tinggal Abu Jandal. Abu Jandal pada awalnya sengaja menyembunyikan Islamnya daripada ayahnya, Suhail ini. Ayahnya tak tahu mereka ni masuk Islam. Tiba-tiba saja Abdullah, Sahlah hilang. Tapi dia tengok Abu Jandal still okey jugalah. Tak menunjukkan dia ini masuk Islam, tak menunjukkan dia ini seorang Muslim. Tapi lama kelamaan dia dapat tahu. Sejak dia dapat tahu, dia ikat, dia seksa anak dia, Abu Jandal ni. Abu Jandal diseksa oleh siapa? Ayahnya, si Suhail bin Amr ni. Jadi, bila perjanjian dah dibuat, Abu Jandal ni datang kepada Nabi, minta dilepaskan dan minta supaya dibawa bersama kembali ke Madinah. Tapi kerana perjanjian itu telah tercapai, telah dimatrikan, telah ditulis, maka Nabi mengatakan kepada Abu Jandal, pulanglah, sebab kita telah terikat dengan perjanjian. So jamaah yang dirahmati Allah, ini poin tambahan kalau kita hayati apa yang berlaku semasa Sulh Al-Hudaybiyah, dan merasakan si Suhail ini telah, Suhail bin Amr ni telah mencapai kemenangan. Itu tahun ke-6 Hijriah. Sehinggalah pada tahun ke-8 Hijriah, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka telah melanggar perjanjian yang dicapai dalam Sulh Al-Hudaybiyah ini, yang membuatkan Nabi SAW bersama dengan para sahabat kepung kota suci Makkah. Dan kali ini Nabi SAW masuk ke Makkah dengan mengenakan pakaian perang, bukan pakaian ihram. Kepung Makkah, dan Nabi melaungkan, barang siapa nak selamat masuk ke rumah Abu Sufyan, barang siapa nak selamat masuk ke masjid. Pada ketika itu jamaah dirahmati Allah, Suhail bin Amr, beliau bersembunyi dalam rumahnya. Dan kesempatan inilah digunakan oleh anaknya yang masih terikat, Abu Jandal, yang masih terus tersiksa. Ia mengatakan, ayah, inilah masanya untuk ayah tinggalkan penyembahan berhala, untuk ayah membuktikan apa yang dulu ayah pernah cakap, Muhammad adalah orang yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya keegoan, sifat egonya Suhail bin Amr ini pergi. Hidayah Allah pula masuk dan datang mengganti. Maka sejak daripada peristiwa yang dinamakan Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Suhail bin Amr memeluk Islam. Jadilah dia antara sahabat yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dah masuk Islam, kemudiannya ia mendampingi Rasulullah untuk beberapa hari, tapi ia lebih memilih untuk terus bermustautin, terus tinggal di Makkah Al-Mukarramah.
mempelajari Islam yang disebarkan oleh para sahabat yang lebih awal masuk Islam, yang diutuskan oleh Nabi dari Madinah untuk ialah menyemarakkan lagi penghayatan Islam bagi orang-orang yang baru masuk Islam, termasuklah Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sedia maklum tahun ke-10 Hijriah dah masuk tahun ke-11 Nabi wafat. Berita wafatnya Nabi telah menggegarkan kota Madinah dan menimbulkan rasa kecewa dan sedihnya orang-orang Islam. Mereka amat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi wafat di Madinah sebagaimana yang kita maklum. Maka berita ini kemudiannya tersebar sampai ke Mekah. Apabila berita ini ditularkan ataupun disebarkan di Makkah Al-Mukarramah, maka ada orang yang antara percaya atau tidak. Ada pula orang yang percaya Nabi wafat, lalu apa lanjutan dia? Siapa yang akan jadi Nabi selepas ini? Ada yang bertanggapan demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, di sinilah Suhail bin Amr menggunakan upayanya, bakatnya, kebolehannya untuk berpidato. Beliau digelarkan sebagaimana catatan Imam Ibnu Asakir di awal tadi kita sebutkan, ahadu khutaba Quraisy, salah seorang pemidato Quraisy yang ulung. Jadi beliau berdiri di tempat yang dulunya Nabi pernah berdiri menyampaikan dakwah Islam kali pertama, iaitu di atas Bukit Safa. Dengan orang ramai ini masih berkerumun, masih berhimpun dan sebagainya, ia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la takunu akhira man aslama. Janganlah kamu ini menjadi orang yang terakhir masuk Islam. Wa awwalu man irtadda, dan menjadi orang yang pertama murtad daripada Islam. Dia mengeluarkan pidatonya yang cukup meninggalkan kesan. Wallahi, demi Allah, inna hadzal din, sesungguhnya agama ini iaitu Islam ini, la yamtaddanna, akan tersebar pastinya, imtidad asyams, sebagaimana tersebarnya ataupun terbentangnya menerang alam semesta ini oleh matahari, wal qamar min tulu'ihima ila ghurubihima, iaitu yang mana dijelaskan bahawa agama Islam ini akan pasti tersebar ke seluruh pelosok dunia. Lalu ia membacakan ayat yang pernah dibacakan ataupun lafaz yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Wallahi, demi Allah, man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad itu telah mati, telah wafat. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha hidup, yang tak akan mati. Itulah kata-kata yang dia ucapkan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, pemidato, kepetahan dia berkata, menyebabkan orang ini tak jadi nak murtad, ataupun ada yang hilang keyakinan, kembali semula meyakini agama Islam suci. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini dia Suhail bin Amr, yang mana di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Umar melihat kebolehan Suhail bin Amr ini dalam menyampaikan khutbah ataupun berpidato. Ia meminta daripada Suhail bin Amr untuk menjadi imam, memimpin dan mengajar Islam di salah satu kawasan di kawasan Syam.
di daerah Jordan sana. Di mana jamaah yang dirahmati Allah, bila berada di sana di zaman Sayyidina Umar, berlakulah wabak yang dikatakan ta'un di kawasan yang dinamakan Amwas. Di situlah jamaah yang dirahmati Allah, di mana tempat terdapatnya Suhail bin Amr, dan beliau diberitakan sebagai salah seorang yang terkena wabak tersebut. Terkena wabak ta'un Amwas di tempat tersebut, dalam usahanya, dalam menjalankan amanahnya sebagai salah seorang imam dan penyebar agama Allah. Beliau wafat pada tahun 18 Hijriah, iaitu di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Bila Umar mendapat tahu berita tentang wafatnya Suhail bin Amr, ia melantunkan puji-pujian yang amat tinggi kepada Suhail. Pernah Nabi katakan kan, da'hu ya Umar, biarkan dia wahai Umar, kelak satu hari nanti engkau akan memujinya, dia akan berada di tempat yang mana engkau akan memujinya. Nah, hari tersebut berlaku, iaitu Umar memuji, melantunkan puji-pujian yang hebat kepada Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Sinilah jamaah dirahmati Allah, sekelumit sahabat yang dulunya merupakan penentang Islam, tapi kemudiannya hidayah Allah menyelinap masuk ke dalam jiwa dan hatinya, menjadikan ia salah seorang di antara penyebar Islam itu malam. Beginilah, kita tidak boleh menghukum seseorang yang pada awalnya, pada zahirnya kita lihat, orang ini memang penyangak betul lah. Aku rasa memanglah mati dia masuk syurga, mati dia masuk neraka. Jamaah dirahmati Allah, siapa kita nak menentukan orang itu ahli syurga atau ahli neraka? Sebaiknya adalah macam Nabi ajarkan, da'hu ya Umar, biarkan dia wahai Umar, moga-moga satu hari dia berada di tempat di mana engkau nanti akan memuji dia. Begitulah, kita mohon petunjuk daripada Allah, buat dia maupun buat kita semua, insya-Allah. Kita berhenti di sini dulu jamaah. Sahabat yang ke-56 dalam senarai Rijal Haular Rasul, orang-orang yang melingkungi hidup Nabi SAW dalam siaran kali ini. InsyaAllah kita akan berpindah dan menghayati sahabat yang lain pula dengan izin Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.